أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, apa khabar para penonton setia Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Saya mengharapkan walau di mana jua anda semua berada, mudah-mudahan kita semua berada dalam rahmat dan jagaan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, pada pagi ini Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, kita kembali bersiaran sebagaimana biasa bagi edisi Selasa 21 September 2021 dan alhamdulillah bersamaan dengan 14 Safar 1443 Hijri, dan tajuk yang cukup menarik untuk sama-sama kita diskusikan pada pagi ini dalam pengajian hadis, berfikir sebelum berkata-kata. Berfikir sebelum berkata-kata. Dan sebagaimana biasa kita bawakan bintang ilmuwan pada pagi ini, tetamu undangan kita Al-Fadil yang berbahagia Ustaz Datuk Dr. Zahazan Muhammad. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kita? Baik, alhamdulillah, syukur ya nasi. Alhamdulillah, terima kasih atas kesudian Datuk untuk terus bersama-sama dengan Tanyalah Ustaz kembali pada pagi ini untuk kita berkongsi kepada para penonton sebagaimana yang kita war-warkan tadi untuk pengajian hadis kita, berfikir sebelum berkata-kata. Tajuk yang cukup menarik, dan bagi anda yang ingin mengajukan sebarang persoalan atau kemusykilan, sebagaimana biasa, jangan malu, jangan segan, hantarkan menerusi ruangan komen di Facebook Tanyalah Ustaz TV3, dan anda boleh terus sahaja hubungi 1-800-88-1677. Dan jangan lupa bagi yang menonton menerusi siaran FB Live untuk tekan butang kongsi, sebarluaskan, mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Dan kita juga bersiaran serentak menerusi TV3 dan TV9, dan di TV9 kita lanjutkan siaran tambahan 30 minit sehingga jam 8.30 pagi. Jadi terus setia menonton sehingga ke hujung rancangan insya-Allah. Dan untuk permulaan ataupun mukadimah topik kita pada pagi ini, pengajian hadis kita, berfikir sebelum berkata-kata. Lisan ataupun lidah satu anggota tubuh yang cukup luar biasa, ianya boleh dijadikan sebagai satu perkara yang membawa kita ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala, dan boleh juga berlaku sebaliknya. Dan untuk mukadimah ataupun topik pada pagi ini saya serahkan kepada yang berbahagia Ustaz. Falyatafaddal masykur. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Dari Anas, sebagai moderator pada pagi ini, tuan-tuan perempuan, ayah ibu, muslim-muslimat dan para kru yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, penerbit dan kru yang dirahmati Allah sekalian ya. Jadi kita bincang tentang satu perkara yang penting sebenarnya. Kan itu kalau kita lihat hadis yang dimaksudkan sebagai topik asas bincangan kita ni dalam satu juzuk daripada satu hadis, iaitulah seorang sahabat datang bertemu dengan Rasulullah SAW dan minta kepada Rasulullah untuk "Izni wa aujiz ya Rasulullah." Wahai Rasulullah, berilah kepada saya satu nasihat yang pendek, yang ringkas, yang padat, yang dengannya saya boleh beramal dengannya. Lalu Nabi SAW pun berpesan kepada sahabat ni mengatakan, "Salli salata muwaddi'in." Yang pertama sekali Nabi suruh supaya bila kamu sembahyang, idza qumta ila salatik fa salli salata muwaddi'in. Itu yang pertama. Wala takallam bi kalamin ta'tadhir minhu wa ajmi'il ya'sa amma fi aidin nas. Dalam hadis ini Nabi telah pesan kepada sahabat yang bertanya ni, yang pertama, kalau kamu bangun salat, kamu pergi salat, kamu nak menunaikan salat, jadikanlah dia salat kamu yang penghabisan, iaitu kamu meninggalkan dunia. Kamu takkan ada peluang lagi untuk melakukannya selepas ini. Yang kedua, pesan Nabi SAW dalam hadis ini, kalau kamu nak berkata-kata, berfikir dahulu, supaya jangan nanti kata-katamu itu menyebabkan kau merasa kesal. Dan yang ketiga dalam pesan Nabi SAW di sini, iaitulah kalau kau bergaul dengan manusia, janganlah harapkan apa yang ada pada mereka. Jadi apa yang kita fokuskan dalam hadis ini adalah berkaitan dengan lisan, seperti yang disebut dari Anas tadi. Tuan-tuan perempuan dimuliakan Allah sekalian. Sebab itu kalau kita lihat dalam kitab Ihya Ulumuddin, Al-Imam Al-Ghazali menyebut tentang bahagian muhlikat. Muhlikat ni makna perkara-perkara yang boleh
membahayakan, perkara-perkara yang boleh mengheret seseorang masuk ke dalam kemurkaan Allah, perkara-perkara yang boleh membinasakan pahala-pahalanya dan membinasakan dirinya. Ya, kan itu kalau saya suka nak baca sikit kisah ke awal ni daripada kitab Ihya Ulumuddin. Jadi itu kata-kata anna ahsan ahwalika an tahfaz alfazaka min jami' al-afat allati zakarnaha min al-ghiba wan namima wal kadhib wal mira' wan nifaq wa ghairihi wa takallam fima huwa mubah la darra 'alayka fihi wala ala muslim aslan illa annaka tatakallam bima anta mustaghnin anhu wala hajata bika ilayhi fa innaka mudayyi'un bihi zamanak wa muhasabun ala amali lisanik wa mustabdilun alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Jadi Imam Ghazali mulakan perbincangan daripada kitab tentang bahaya lisan ini dengan mengatakan bahawa perkara yang telah pun dijelaskan dalam bab yang lalu menunjukkan kepada kita tentang kepentingan menjaga lisan kita daripada nombor satu mengumpat, menyampaikan, berdusta, menunjuk-nunjuk dan kemudian nifak, dan juga berkata tentang perkara-perkara yang harus sekalipun tetapi kamu kena awasi diri kamu, apakah yang mendatangkan manfaat atau mudarat untuk dirimu. Satu hari Anas dan para penonton sekalian, Nabi SAW datang menziarahi seorang sahabat, dan sahabat ni mengalami seorang daripada ahli keluarga mereka mati syahid dalam perang Uhud. Dan dikabarkan bahawa budak ni budak muda lagi. Yang dibenarkan pergi perang ni dalam usia 15 tahun ke atas, muda lagi, belum berkahwin. Dan ketika jasadnya ditemui, bayangkan sahabat-sahabat Nabi pada ketika itu kelaparan. Nak makan pun tak ada benda, ya. Sampai perutnya itu diikat dengan batu. Allah. Dalam riwayat dikemukakan oleh Imam Tirmizi, begitu juga dari Ibn Abi Dunya dalam Asham tu menceritakan bagaimana bila ditemui jasadnya itu, Allah, nangis ibunya melihat, subhanallah, anak aku meninggal dunia dia, masuk syurga lah engkau nak. Nabi SAW terus menegur, padahal itu ibunya. Nabi menjaga perasaannya, tapi Nabi dalam masa sama mengingatkan kepada seorang supaya jangan berkata perkara-perkara yang kita tidak tahu di sisi Allah SWT. Apakah kata Nabi SAW dalam keadaan ini? Hani'an laka al-jannah ya bunayya, ibunya kata, gembiralah engkau anakku, memanglah engkau masuk syurga, ya, engkau dengan kelaparan, engkau masuk pergi perang mati syahid. Tiba-tiba Nabi SAW telah pun bertanya kepada ibu ni tadi. Ya, kalau kita pada hari ini mungkin orang kata tak jaga perasaan keluarga. Tidak, kita nak berkata ni kena jaga-jaga. Betul. Itu perkaranya. Maka Nabi SAW bersabda, ya, wa ma yudrika yudriki la'allahu kana yatakallam fima la ya'nihi wa yamna'u ma la yadhurruh. Nabi pesan kepada wanita itu yang kematian anak dan suasana sedih, dan orang Islam yang ada kelilingnya, apa yang menyebabkan kamu tahu kamu jamin tempatnya dalam syurga? Allah. Ya, adakah mungkin ketika hidupnya dulu dia pernah berkata perkara yang tidak sepatutnya? Ataupun dia ketika hidup dulu menghalang satu perkara kebaikan yang tidak memberi mudarat apa kepadanya, kenapa dia halang? Jadi tuan-tuan perempuan, muslim-muslimat rahmati dan dikasihi sekalian, ini adalah satu contoh yang boleh kita tunjukkan, disebut oleh Imam Ghazali di awal Ihya Ulumuddin bahagian afatul lisan, bahaya lisan. Yang untuk kita semua faham bahawa dalam kehidupan ini, kalau kita berkata-kata kena awasi, kena pastikan, kerana ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu pun yang kau luahkan melainkan ada malaikat yang mencatatkannya. Itu sebabnya nasi satu hari Imam Ahmad bin Hanbal sakit. Beliau seorang ahli hadis yang terkemuka, imam ahli sunnah, ya, dengan karyanya besar. Imam Ahmad yang cukup hebat, yang punya banyak karamah ni, sampai disebutkan karamah Imam Ahmad ni bila beliau telah wafat berapa ratus tahun, menjadi kebanggaan anak-anak murid mazhab Hambali ni untuk menyimpan kitab tulisan tangan mereka. Dulu orang nak belajar, mereka tak ada pergi cetak ke kilang dan sebagainya, masa saya tulis. Ya, hantar kat orang untuk ditulis buku yang nak dipelajari. Maka tulisan tangan. Imam Ahmad seorang yang miskin, dia tak mampu nak suruh orang tulis untuk satu kitab pun dia tidak mampu, ditulis dengan tangannya sendiri. Allah. Maka kitab itu diwarisi turun-temurun oleh mereka yang mazhab Hambali sehingga sampai kepada seorang imam namanya Al-Imam Ibnu Jauzi. Bukan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ya, Ibnu Jauzi. Beliau sebelum Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Jadi Imam Ibnu Jauzi ini menyimpan ratusan tahun lepas daripada Imam Ahmad itu, mengikut silsilah sampai kepada dia. Ibnu Jauzi ini keturunan Abu Bakar As-Siddiq sebenarnya. Maka beliau pun menyimpan kitab Imam Ahmad. Satu hari tuan-tuan berlaku banjir hebat besar di Baghdad. Habis buku tenggelam. Bayangkan tulisan tangan pada masa itu, tulisan pen biasa, mungkin dakwanya akan cair. Tiba-tiba Ibnu Jauzi pun melihat dalam deretan buku-buku yang telah rosak kena air tadi. Dia balik satu sedih, nangis, nak cari dapat buku ni payah, nak tulis pun kena ada kos dia.
Maka imam pun buka satu daripada kitab yang tinggal ini, satu kitab yang mudah-mudahan ada manfaat. Buka tulisan Imam Ahmad yang diwarisi ratusan tahun selepas kematian Imam Ahmad itu, tuan-tuan, dia dapati tulisan itu tidak cair walaupun air menenggelaminya, tuan-tuan. Lalu berkatalah para ulama, lihat, Allah SWT menjadikan umat ini ada kemuliaannya, mukjizat Nabi yang tampak pada para sahabat sudah berakhir melainkan Quran, tetapi karamah para wali ini berkekalan untuk membuktikan kebenaran, mukjizat dan juga putusan Nabi SAW. Sehingga pada tulisan itu pun dijaga orang. Allah. Saya nak cerita pada tuan-tuan, Imam Ahmad ni punya jaganya pada perkataan-perkataan beliau. Ya, seorang yang memiliki karamah yang hebat macam beliau, ulama yang hebat ini berkata bahawa satu hari dia sakit dan dia pun mengeluh, Allah sakitnya. Allah sakitnya. Lalu tiba-tiba seorang daripada ahli hadis, rakan taulannya datang jumpa, wahai Ahmad, aku belajar hadis, semua yang kita lafazkan akan ditanya Tuhan. Allah. Termasuklah kata-kata mengeluh ketika kita sakit ini pun akan ditanya oleh Allah nanti. Nak jawab apa ya? Allah. Imam Ahmad dengar kata-kata itu, masya-Allah. Mulai hari itu Imam Ahmad tidak keluarkan sebatah perkataan, sebarang perkataan lagi walaupun sakit macam mana sekalipun. Allah. Kerana bimbangkan ia akan dipersoalkan di sisi Allah nanti, nak jawab apa dia. Pasal apa kau kata demikian? Jadi tuan-tuan, inilah dia keprihatinan para salafus saleh, para ulama-ulama yang awal, ya, di kalangan mereka yang ikhlas untuk Islam dalam penjagaan lisan mereka, kerana meyakini setiap benda yang mereka katakan itu akan dihitung di sisi Allah SWT. Apatah lagi kalau kita berkata tentang perkara yang akan memalukan kita akhirnya. Contohnya hubungan suami isteri, bergaduh, tiba-tiba merasa menyesal. Allah. Maka timbullah macam-macam istilah yang digunakan yang negatif yang berlaku dalam perhubungan tersebut. Allahu Akbar. Masya-Allah, tabarakallah, satu mukadimah yang cukup padat dan menarik daripada Yang Berbahagia Datuk, dan banyak lagi yang akan kita bicarakan. Jadi untuk awal ini kita nak berjeda seketika, Datuk, dan banyak lagi akan kita kongsikan. Terus setia menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali bergabung selepas ini. Alhamdulillah, masih lagi terus setia bersama dengan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, insya-Allah, mudah-mudahan. Kita masih lagi berbicara tentang pengajian hadis, berfikir sebelum berkata-kata. Dan kepada para penonton, tuan-tuan dan puan-puan, saya nak mohon jasa baik untuk tekan butang kongsi, terutamanya bagi mereka yang menonton menerusi FB Live. Jom sama-sama kita berkongsi, ajak ramai-ramai lagi sahabat kita, ahli keluarga kita untuk sama-sama tonton topik kita pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan kepada kita, terutamanya dalam kita menjaga lisan kita daripada digunakan ke arah perkara yang tidak elok, insya-Allah. Dan kita nak teruskan lagi perkongsian kita pada pagi ini. Masih lagi kita bersama dengan Ustaz Datuk Dr. Zahazan Muhammad. Kita raikan soalan yang pertama, Datuk, melalui sahabat Facebook kita yang bertanya, Hana Wanci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalannya, Ustaz, yang pertama, apakah tuntutan dalam agama Islam berfikir sebelum berkata-kata, kerana akal mempengaruhi cara berfikir sebelum bertindak agar tidak menyesal di kemudian hari? Dan yang kedua, adakah keistimewaan manusia adalah manusia disebutkan sebagai hayawanun natik, makhluk yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala memiliki lisan yang mencerminkan akhlak seseorang, sama ada daripada segi tutur katanya yang baik serta bermanfaat kepada orang lain dengan lisannya, berbanding buruk percakapan atau tulisan atau lisannya tanpa memikirkan hati orang lain. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih Ustaz dan Dai, sama-sama biar tahu jangan keliru. Dua soalan di situ, Datuk, silakan. Ya. Dai Anas dan para penonton yang dimuliakan Allah sekalian, bertanya Hana Wanci. Sebenarnya kalau kita lihat tentang berfikir ni tadi, apakah tuntutan dalam Islam berfikir sebelum berkata-kata? Jadi memang sebenarnya orang-orang bijak mereka akan menggunakan akal mereka lebih banyak daripada
bercakap mereka. Itu sebab kalau kita perhatikan kisah-kisah para sahabat seperti dikemukakan oleh Imam Al-Fatah Abu Qudah sebagai contohnya. Para sahabat Nabi ini adalah golongan yang paling takut untuk berkata sesuatu yang melibatkan agama. Cukup takut. Maka bila duduk di kalangan mereka ni, hampir kesemuanya tidak akan la yajru al-fatwa. Tidak ada seorang pun yang akan berani untuk berkata-kata. Semuanya akan diam. Semua akan paskan tanggungjawab itu kepada yang lain. Ya, kerana mereka cukup beriman dengan ayat wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kazib hadza halal wa hadza haram litaftaru 'ala Allahil kazib. Jangan kamu berani untuk berkata-kata tentang Islam ini mengikut kehendak kamu halal juga haram, sedangkan Allah tidak mengatakan demikian. Allah. Jadi itu sikap para sahabat. Ya, bila keperhatian mereka terhadap satu perkara untuk pastikan jangan lidah mereka berkata satu yang tidak benar. Ya, jadi bagaimana caranya kalau kita lihat seperti yang disebut dalam soalan ni? Manusia merupakan hayawanun natiq. Ya, Allah jadikan kata Imam Ghazali, ajaibnya kejadian manusia ni, lihat ya, Allah bagi kita lisan satu saja. Telinga dua, mata dua. Apa tujuannya agak tuan-tuan? Tak lain tak bukan supaya kita ni memerhatikan, mendengar banyak, berkata perkara yang penting, yang perlu. Bagaimana Imam Al-Ghazali menceritakan, kadang-kadang dalam perkara-perkara mubah. Mubah ni makna perkara-perkara harus. Ya, kalau kita jumpa seorang, kita jumpa hari ini 14 Safar. Apa khabar ni? Puasa tak ini? Kita bertanya satu soalan yang boleh melukakan hati perasaan orang. Allah Akbar. Kononnya kita nak tunjuk hari ini merupakan hari putih, 13, 14, 15. Tapi soalan yang kita tanyakan, kalau orang itu berpuasa, dia jawab, nanti tercalar ikhlas yang dalam dirinya. Kalau dia tak berpuasa, dia nak jawab tak puasa pula, dia malu. Ya, jadi akan mengakibatkan serba-serbi dalam apa yang kita lakukan itu tidak ada kebaikan padanya. Jadi soalan-soalan yang kita nak tanya ni tuan-tuan, bagilah soalan yang akan menyebabkan orang itu mungkin dapat menjadi orang manfaat ke, baik untuk agama kita ke. Jadi itu sebab tuan-tuan dimulakan sekalian, kalau kita lihat banyak seperti contoh yang disebutkan dalam satu hadis dari Ahmad, la yastaqim imanul abdi hatta yastaqima lisanuhu wala yastaqim imanul abdi hatta yastaqima qalbuhu wala yastaqim qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Tidak akan istiqamah amalan seseorang sehingga istiqamah hatinya. Dan tidak akan istiqamah hatinya melainkan lisannya dahulu yang istiqamah. Ya kan, itu wala yadkhulul jannata rajulun la ya'man jaruhu bawa'iqah. Jadi seseorang itu tidak akan masuk syurga apabila orang kelilingnya tidak akan merasa aman terhadap kejahatannya, terutama pada lidah seperti yang telah nyatakan tadi. Sebab itu dalam hadis yang lain, an Sa'id bin Jubair marfu'an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza asbaha ibnu adam asbahatil a'dha'u kulluha tukaffiru lisan taqul ittaqillaha fina fa innaka in istaqamta istaqamna wa in wajajta wajajna. Dalam hadis ini mengatakan bahawa setiap pagi anggota-anggota badan akan berkata kepada lisan, komunikasi yang berlaku yang kita pun tidak nampak. Dan berkata, wahai lisan, jagalah dirimu baik ya. Istiqamahlah engkau. Kalau engkau istiqamah, kami semua akan istiqamah. Tapi kalau engkau bengkok, engkau menyerong, engkau menyimpang, maka semua kami pun akan turut menyimpang bersama-sama denganmu. Jadi kat sinilah pentingnya, memanglah kita ni punya lidah. Tapi gunakan akal kita semaksimum sebelum kita berkata apa-apa. Ya, ini kita merasa macam sedikit kerisauan kerana dunia media sosial yang berkembang ini membolehkan semua orang untuk berkata-kata walaupun tak melalui lisan tapi dengan tulisannya. Ya, dan tulisan itu akan kekal dibaca orang. Mungkin bertahun-tahun, mungkin lebih daripada itu. Jadi alangkah banyaknya fitnah, perkara-perkara yang tak sepatutnya disebarkan, ulasan-ulasan yang besok kita kena ingat di akhirat semuanya akan menjadi timbangan amal salih ataupun timbangan amal talih kita. Ya, timbangan amalan yang baik ataupun timbangan amalan yang akan menghancurkan kita. Jadi ingatlah betul-betul perkara ini. Alangkah Nabi SAW menegur para sahabat kalau kita lihat mereka ketawa ramai-ramai. Ya, maka Nabi SAW bersabda, "Lau ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira." Kalaulah engkau tahu apa yang aku tahu, maka kamu akan banyak menangis dan sikit ketawa. Ini juga berkaitan dengan lisan. Iaitu bila kita dalam kehidupan pada hari ini terlalu banyak perkara-perkara yang kita sembangkan, hati kita tercuit kegembiraan, tak ada salahnya kalau kita gembira sedikit-sikit. Gembira sedikit, buat lawak sedikit, Nabi SAW pun buat lawak juga. Ya, tapi lawak yang berkaitan dengan perkara-perkara yang kebaikan itu ataupun kemesraan itu dibenarkan. Tapi kalau dia over dalam banyak perkara, seperti juga kita menaburkan perkataan-perkataan yang tak berapa tepat dan tidak jelas, ini akan menyebabkan bahaya dari sudut akidah
dari sudut agama kita sebenarnya. Allahu Akbar, Masya-Allah, tabarakallah. Kadang-kadang bila mana saya tertarik bila mana Datuk sebut jangan biarkan satu perkara itu menjadi satu perkara yang menyebabkan kita ni rasa berduka, terutamanya bila bab tulis status yang baik di Facebook, media sosial dan sebagainya. Ada seorang sahabat dia kata bila kita tengok balik status kita Facebook yang 10 tahun lalu, 20 tahun lalu, kita kadang kita fikir kenapalah saya tulis macam tu. Jadi menjadikan satu kekesalan yang cukup besar kepada kita. Jadi janganlah kita biarkan diri kita dalam keadaan menjadi golongan-golongan yang menyesal akibat daripada lisan dan juga kata-kata yang pernah menyakitkan hati orang lain mungkin. Dan di talian pada ketika ini Datuk, kita nak raikan sahabat pemanggil kita yang pertama, Encik Ilyas Abu Bakar. Hello, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Encik Ilyas daripada Hitam Pulau Pinang. Ya, silakan tuan. Ya. Assalamualaikum Datuk Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Soalan saya, adakah tidak berfikir dan mengeluarkan kata-kata ini berpunca daripada penyakit hati dan mengeluarkan kata-kata yang meluru dan menyebabkan terhirisnya perasaan seseorang? Apakah pesanan Nabi kepada sahabat-sahabat mengenai dengan lidah ni? Ada satu ketika tu Nabi menunjukkan lidahnya yang boleh menjerumus dia ke dalam neraka. Jadi saya minta apakah yang patut kita lakukan sebaik-baiknya untuk menggunakan otak untuk berfikir terlebih dahulu sebelum mengeluarkan kata-kata. Itu saja soalan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Ilyas Abu Bakar, soalan yang cukup luar biasa tentang yang kedua tu saya tertarik status hadis berkenaan dengan Rasulullah SAW menunjukkan lidahnya kepada para sahabat. Dua soalan di situ. Silakan Datuk. Ya. Kalau kita perhatikan Datuk Anas dan para penonton yang mulia Allah sekalian, memang dalam satu hadis Tabarani dalam Mu'jamnya Nabi SAW ada mengatakan demikian, iaitu bila Nabi berjumpa dengan Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat yang sangat cerdik, yang bijak, yang punya tanggungjawab besar. Nabi pernah menghantarnya menjadi duta di Yaman. Sayyidina Umar pernah menghantarnya jadi muallim di Syam. Ni Muaz bin Jabal. Jadi Muaz bin Jabal bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, apakah amalan yang paling baik sekali? Maka Nabi SAW telah pun menunjukkan kepadanya lidah baginda. SAW lalu pegang. Fa'amsaka alaihi lisana. Nabi pegang lisan Nabi SAW dan Nabi telah pun berkata kepada Muaz Jabal, jaga engkau, ini dia. Dalam satu hadis lain, Muaz bertanya, wahai Rasulullah, adakah kita ni masuk neraka kerana lidah kita, wahai Rasulullah? Maka Nabi telah menggunakan satu ayat, thaqilatka ummuka ya Muaz. Alangkah malangnya bagimu, wahai Muaz, kalau engkau tak tahu prinsip ini, wahai Muaz. Kerana kebanyakan orang masuk neraka itu disebabkan lidah mereka sebenarnya. Jadi tuan-tuan dimuliakan sekalian, itu sebab ada satu asar yang mengatakan bahawa Nabi Sulaiman bin Daud alaihi wasallam telah pun berkata dengan kata-kata ni orang putih pun sebut kan. In kana kalamu fiddatan fasamtu zahab min zahab. Kalaulah kata-kata itu merupakan perak, maka diam itu emas. Ya, kata-kata ni kata-kata disebut oleh Imam Ghazali daripada Ibn Abi Dunya yang merupakan kata-kata Nabi Sulaiman bin Daud alaihi wasallam. Jadi balik kepada perkara yang terlanjur bicara ni tuan-tuan, ia merupakan sebab itu kata para sahabat, contohnya seperti Abdullah bin Mas'ud berkata, tahu tak kamu bahawa sebenarnya kata-kata ni merupakan haiwan buas. Kalau kamu kurung dia, kamu pegang dia, kamu jaga dia dalam satu mungkin satu sel, satu penjara, maka kamu milikinya. Tapi bila kamu lepaskan dia, nescaya dia akan memusnahkan banyak orang. Allah. Ya, maka tuan-tuan dimuliakan sekalian, sebenarnya memang orang yang berkata-kata perkara yang tak betul ni ada dua masalah. Yang pertama, hatinya kotor. Yang kedua, akalnya tidak berfungsi. Kita melihat kadang-kadang di kalangan orang bukan Islam yang tidak diajar isu-isu hati, tapi menggunakan akalnya dengan optimum, maksimum. Ya, maka mereka dapat kawal kemarahan mereka dalam suasana-suasana yang tertekan, yang stres sebagai contohnya. Ya, tetapi kita lihat ada kalangan orang Islam pun yang diajar tentang isu hati, tapi tidak dapat menggunakan akal dengan waras, maka ini lebih menakutkanlah dai ya. Orang boleh rekod apa saja kelakuan yang kita buat. Mungkin di tempat parking kereta boleh bergaduh dengan orang. Zaman viral. Zaman viral ya. Mungkin dengan jiran kita melakukan satu tanpa disedari, orang rakam rekod kita buat. Ya, jadi yang tu kita cukup takut.
tapi yang kita terlupa dan mungkin tak takut langsung pada kamera di sisi Allah SWT ini. Ya, yang mana kalau kita lihat tuan-tuan di mulia kasihan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Jadi memang kata Imam Ghazali, perkara pokok asas yang menjadi masalah kepada kita melontarkan kata-kata yang tidak sepatutnya, ini nombor satu sekali kerana isu hati yang kotor. Maka hati yang kotor itu akan diterjemahkan dengan segala pelakuan sikap yang menampakkan keburukan-keburukan, perangai-perangai yang buruk. Jadi itu sebab tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, penyucian hati ini satu perkara yang sangat dituntut dalam Islam. Itu sebab kita belajar ilmu akhlak ke, tazkiyatun nufus ke, tasawuf ke, sebutlah apa nama sekalipun, dia berkaitan dengan penyucian hati, kerana Allah menyatakan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ya, dan satu perkara yang menarik juga untuk kita lihat dalam bab halim. Sifat Allah salah satunya halim. Halim makna maha sopan santun. Kalau ada orang nama Abdul Halim, innamal hilmu bitahallumi, bahawa sebenarnya melatih diri untuk jadi orang yang baik, yang bersopan santun, orang yang yang mampu mengawal dirinya ketika marah. Ini semua perlu kepada latihan. Ya, perlu latihan, perlu diberikan kepada kita ni, diajar kepada anak-anak, ditekankan, dibimbing, diingatkan selalu. Ya, mudah-mudahan dengan cara yang demikian, tuan-tuan dimuliakan sekalian, kita dapat menjadi orang yang terbaik. Dan kata-kata ni kita ni semuanya menjadi rawatan, menjadi terapi kepada orang lain. Kita tak mahu kata-kata kita ni bukan saja menyakitkan hati orang, merosakkan rumah tangga orang, dan yang paling parah sekali selepas itu lah kita makin jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi inilah di antara masalah-masalah yang disebut oleh Imam Ghazali dan Ihyanuddin berkaitan dengan hati. Panjang lebar bicaranya tuan-tuan dimuliakan sekalian. Ada banyak lagi hadis yang akan saya sentuh selepas ini insya-Allah. Allahu akbar. Seandainya ada satu perkara yang patut untuk dipenjarakan, maka ianya pasti lidah. Ini kalam hukama menyebutkan. Dan banyak lagi akan kita kongsikan Al-Fadhil Datuk, dan kepada para penonton yang ke mana-mana, kita berjaya seketika kembali bergabung selepas ini. Alhamdulillah, masih lagi terus dia bersama dengan Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, insya-Allah. Kita masih lagi bersama dalam Tanyalah Ustaz, dan kita masih lagi berbicara tentang pengajian hadis, berfikir sebelum berkata-kata. Kita masih lagi bersama dengan bintang ilmuwan kita, Al-Fadhil Ustaz Datuk Dr. Zahazan Muhammad. Telah pun banyak kita raikan, kita jawab persoalan sahabat-sahabat kita yang mengajukan, sama ada di Facebook ataupun menerusi talian yang tertera di kaca TV. Hubungi kami 18881677 ataupun terus saja ke ruangan komen di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Dan sekali lagi saya nak menyeru kepada semua sahabat-sahabat yang menonton menerusi FB Live untuk tekan butang kongsi, sama-sama kita sebar luaskan, mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Dan Datuk, kita nak teruskan lagi perkongsian kita pada pagi ini dengan kita raikan soalan yang berikutnya menerusi laman Facebook. Sahziatul Sidik yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang pertama soalannya, bagaimanakah adab Rasulullah SAW dalam berfikir sebelum berkata-kata yang dapat kita jadikan panduan dalam menutur sesuatu perkara agar ianya tidak mengakibatkan penyesalan kelak? Dan yang kedua, bagaimanakah bagi orang yang jenis kata ikut sedap mulut? Ini kerana dia merasakan apa yang diperkatakan itu hanyalah gurauan semata-mata, sedangkan tanpa menyedari ianya telah menyakiti hati orang lain. Apakah sekadar gurauan ini juga perlu berfikir dahulu sebelum berkata-kata? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Biar tahu, jangan keliru. Dua soalan Datuk, sahabat kita bertanya. Rasulullah SAW ni adalah pembawa syariat. Bahawa syariat daripada Allah SWT dan segala tindak tanduk Nabi merupakan syariat. Namun demikian kita dapat lihat ada tindak tanduk Nabi yang ditegur oleh Allah SWT.
Ya, kalau kita belajar bab-bab macam ni, ada sebahagian orang mengatakan itu mengumpat Nabi. Sebenarnya ini satu kesilapan. Ada cerita-cerita yang dibawakan tentang rumah tangga Nabi untuk jadi pengajaran kepada kita, dan yang menceritakannya Allah Subhanahu Wa Taala sendiri sebagai satu, maknanya satu rujukan untuk kita lihat dalam suasana yang kita lalui. Jadi kembali kepada kisah Nabi SAW, bahawa apakah bukti memang Nabi dalam banyak keadaan Nabi akan menantikan jawapan daripada Allah SWT. Termasuklah kisah yang kita baca daripada surah An-Nur sebagai contohnya, iaitu satu fitnah yang telah berlaku kepada Nabi SAW sendiri, kepada rumah tangga baginda SAW, kepada isteri yang tercinta Aisyah radhiyallahu anha. Tuduhan golongan munafiqun terhadap perlakuan berlaku di antara Aisyah radhiyallahu anha yang tertinggal dalam perjalanan bersama dengan Nabi itu kerana kalungnya hilang, dan juga bila beliau dibawa pulang oleh Safwan bin Mu'tal atau Mu'tal, maka golongan munafiqun pun mulalah mengetuk kompang untuk mewar-warkan peristiwa yang berlaku dan mengatakan keluarga Nabi terlibat melakukan buatan yang haram itu. Viral pada zaman itu. Sehingga Allah Taala menurunkan surah An-Nur. Ya, al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat, at-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat. Allah menceritakan tentang kebaikan, kesempurnaan akhlak Nabi dan juga kebaikan isterinya. Kalau Nabi seorang yang mulia, takkanlah isterinya ada masalah. Maknanya jawapan yang dinantikan itu puluhan hari untuk sampai. Nabi tidak berkata apa-apa. Demikian juga dalam isu contohnya Hudaibiyah, ketika Allah mewahyukan kepada Nabi SAW untuk menuruti langkah keselamatan itu, turun surah Al-Fathu, sehingga berlaku satu dimeterai perjanjian yang kelihatan outputnya, outcome-nya tidak menjadi umat Islam. Tapi Nabi berdiam. Ditanya oleh Sayyidina Umar sebagai contohnya dengan tegas, menunjukkan kepada kita step-step yang Nabi SAW ambil, semuanya mengambil langkah yang cukup cermat, yang teliti, sebelum berkata berfikir dulu, mendapat wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu perkara yang pertama yang patut kita jadikan sebagai rujukan, tuan-tuan puan-puan dimuliakan Allah sekalian. Jadi kita pada hari ini, itu sebab dalam Islam diajar kita, ma khaba man istasyara wala nadima man istakhara. Tidak akan kecewa orang yang melakukan istikharah, iaitu mesyuarat dengan Tuhan, istikharah namanya. Dan tidak akan kecewa, tidak akan rugi, tidak akan menyesal orang yang mengajak orang-orang saleh untuk bincang dengannya, kaum keluarganya, kaum kerabatnya, orang-orang bijak pandai untuk buat satu-satu keputusan. Ya, tuan-tuan dimuliakan sekalian. Kalau kita baca kisah seorang sultan yang terkemuka pada zaman Islam, zaman Uthmaniyah, namanya Sultan Sulaiman Al-Qanuni, dipanggil Sultan Sulaiman the Magnificent dalam sejarah. Tapi cerita yang sampai kepada kita dalam YouTube yang banyak itu banyak mengarut lah, tuan-tuan. Yang sebenarnya Sultan Sulaiman Al-Qanuni ini dipanggil dengan nama Al-Qanuni kerana Sultan Sulaiman adalah seorang yang mengikut undang-undang Islam. Bahawa dikatakan satu hari sampai sekumpulan semut datang menyerang top kapal yang besar itu, kawasan pentadbiran kerajaan Islam Uthmaniyah dahulu. Semut banyak sangat. Oleh kerana Sultan ni nak ceritakan dalam hidupnya dia tak buat satu keputusan melainkan merujuk orang bijak pandai, maka dirujuk kepada muftinya yang terkemuka zaman itu, namanya Abu Saud. Abu Saud hantar sepucuk surat kepadanya, wahai Tuan Guru, tolong bagi fatwa dalam isu semut datang ke istana pada hari ini. Terlambat pula jawapan daripada Syekh Abu Saud. Jadi tuan-tuan, dalam peristiwa itu menunjukkan betapa hebatnya sekali beliau ni sampai beliau meninggal dunia. Beliau minta supaya dikeluarkan tangannya daripada keranda yang bawanya ke tempat perkuburan. Ya, dan bersama dengan dikebumikan itu satu kotak penuh dengan surat-surat. Orang ingat surat apa? Geran tanah ke apa? Tak. Surat yang menunjukkan semua keputusan dibuat sepanjang perintahnya 40 tahun lebih itu adalah merujuk kepada mufti dalam semua keadaan. Supaya nanti kalau aku mati, Allah tanya, aku jawab padanya, ini semua jawapan daripada mufti aku. Semua ulama yang telah bagi urusan. Jadi tuan-tuan yang rahmati dan dikasihi, balik kepada topik kita ni sebenarnya kalau kita lihat dalam hidup. Kerana kerugian yang berlaku dalam hidup kita ni kerana kita tidak memanfaatkan akal yang Allah beri dan hati yang Allah beri. Hati kita kotor, lalu segala yang kita terjemahkanlah hati yang kotor itu dengan kata-kata yang buruk, yang bukan-bukan, yang menyakiti orang dan sebagainya. Itu sebabnya Dai Anas dan para penonton dimuliakan sekalian, antara doa Nabi yang kita kena amalkan pada hari ini. Pesan Nabi SAW kepada kita. Apakah doa ini? Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa amali minar riya wa lisani minal kazib wa aini minal khiyanah fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Apakah maksudnya? Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Ya Allah, bersihkan hati aku daripada nifaq. Yang kedua, wa amali minar riya, amalan aku daripada riya. Yang ketiga, wa lisani minal kazib, lisan aku ni daripada perkara-perkara yang dusta, yang buruk dan sebagainya. Dan yang keempat,
wa aini minal khiyanah, mata aku daripada khianat. Fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur, sungguhnya engkau mengetahui maknanya penyelewengan mata dan apa yang terdapat dalam hati kita. Kata para ulama, apakah maksud penyelewengan mata ni, Dai Anas penyelewengan mata ni dalam kehidupan kadang-kadang kita melihat benda-benda yang haram. Umpama kalau kita bawa kereta sebagai contohnya. Ni kalau kita perhatikan, orang lelaki lah yang paling banyak manfaatkan cermin yang ada dalam kereta ni. Cermin belakangnya, sisi kanan kiri. Kadang-kadang orang perempuan dia tak perasan ada cermin tu dalam bawa kereta. Maka kita yang lelaki ni, kita akan manfaatkan semua cermin untuk melihat orang nampak. Mata kita begitu luas. Maka inilah maksud kha'inatul a'yun, iaitu kita melihat satu benda itu secara kelingan, jelingan ataupun anak mata yang menyebabkan kita dapat dosa di sisi Allah SWT. Satu daripada elemen yang Nabi nyatakan tadi, iaitu walisani minal kazib, lisan aku daripada perkara-perkara yang dusta, perkara-perkara yang berdosa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, masya-Allah, tabarakallah. Yang panggil memanfaatkan teknologi yang ada, jangan sampai kita melakukan perkara-perkara yang boleh mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Datuk, satu penjelasan cukup menarik. Dan di talian pada ketika ini kita ada sahabat pemanggil kita yang berikutnya, iaitu Nur Hayati Ismail. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Dai Anas. Ya, apa khabar Kak Ayat? Alhamdulillah, alhamdulillah. Dai dan Ustaz sihat Alhamdulillah. Silakan soalannya. Ya, Assalamualaikum Ustaz Datuk Nazan, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Ya ada soalan. Adakah kita berkata benar dalam bentuk sindiran halus itu tidak digalakkan, Ustaz? Sebagai contoh, macam kita kata kawan kita supaya menutup aurat, kita cakap cantik kalau kau pakai tudung. Itu contohnya, Ustaz. Dan lagi satu, adakah kata sindiran, menyindir dan perli itu pun tidak dibenarkan? Sedangkan kadang-kadang kita kawan bergurau dengan kita ni buat kata orang sekarang, hati tisu, Ustaz. Mudah terasa hati. Sedangkan gurau tu sebenarnya biasa je pada semua orang. Itu saja soalan Kak Ya, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah, tabarakallah. Dua soalan cukup menarik daripada Nur Hayati Ismail. Kak Ya, kita saat ini persilakan. Kalau kita perhatikan dalam surah Al-Hujurat, Allah jelaskan, la yaskhar qaumun qaumin asa yakunu khairan minhum wala nisa'u min nisa'in asa yakuna khairan minhun. Jadi wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman. Allah menggambarkan bahawa kita dilarang untuk sukhriya. Sukhriya ni maknanya kita mengejek orang. Menyebut satu perkara yang kalau kita lihat berpandukan kepada tafsir Ibn Katsir, satu hari Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, Safiyah ni cantik, cuma dia pendek je. Allahu Akbar. Ya, Safiyah seorang isteri Nabi SAW. Beliau ni keturunan daripada Nabi Harun alaihi salam. Jadi dalam kenyataan yang disebut itu menyebabkan Nabi menjadi murka, Nabi marah sallallahu alaihi wasallam. Berkata kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, engkau telah melupakan satu kata-kata yang sebenarnya kalau kata-kata itu dicampurkan ke dalam air laut semua akan jadi kotor dengan sebab kata-katamu itu." Jadi tuan-tuan, balik pada cerita ni, kadang begitu juga soalan yang tadi saya lupa nak jawab. Berkaitan dengan dalam kita apa yang dipanggil sebagai kita bergurau, tapi dalam gurau itu melukakan perasaan orang. Berkasar. Sebenarnya Nabi SAW kana yamzah walakin la yakulu illa haqqan. Nabi bergurau, tapi gurau Nabi semuanya gurau yang baik-baik. Allahu Akbar. Nabi SAW gurau, tuan-tuan. Satu hari Nabi pergi ke pasar, ada seorang sahabat namanya Zahir. Zahir ni merupakan seorang yang berkulit gelap. Ya, dan penampilannya pun sebagai seorang yang biasa, sederhana. Nabi pun pergi tekuk, apa istilahnya? Yalah. Daripada belakang tutup matanya. Sambar muka dia. Sambar, apa sambar? Bahasa perli Jadi sambar mukanya, lalu mengatakan kepada jumhur, kepada orang ramai pasar itu, siapa nak beli hamba. Maka Zahir ni pun berusaha melepaskan dirinya. Meronta. Aku bukan hamba, saya bukan hamba. Dia pun buka, Rasulullah, siapa lah nak beli saya, wahai Rasulullah. Allahu Akbar. Yang kulit saya hitam begini, sederhana. Nabi SAW kata, wahai Zahir, kedudukanmu di sisi Allah sangat mulia. Allahu Akbar. Juga ada seorang sahabat namanya Nuaiman. Ini cerita memang lawak, tuan-tuan dan puan. Disebut oleh Al-Imam Al-Bahiyah Al-Kattani dalam cerita-cerita tentang para sahabat. Bahawa Nuaiman merupakan seorang yang luar biasa lawaknya. Sampai ada satu riwayat mengatakan, riwayat ini ada petikaiannya. Datang sahabat ke Madinah untuk melawat Nabi SAW dan masuk Islam. Naik unta, dia ambil unta itu, disembelihnya. Allah Akbar. Dan dibagi-bagi daging kepada orang yang memerlukan. Orang tak tahu, orang ambil. Lawaknya, ya Allah Rabbi, masya-Allah. Nabi punya sahabat-sahabat macam-macam type saja. Macam-macam jenis ada, daripada yang bijak macam Abu Bakar, macam Umar, sampailah kepada orang biasa-biasa. Semua ni menjadi ibrah kepada kita untuk kita ambil.
Ya, kaya yang ada, miskin ada yang minum arak pun ada, seperti Nuaiman ini. Ya, tapi tuan-tuan ni boleh kasihan, bila Nabi SAW menyatakan kepada orang seperti ini, ketika dia dihukum, maka ada di kalangan para sahabat yang melaknatnya. Lalu Nabi SAW telah pun bersabda, sungguhnya dia ni dalam hatinya ada iman. Janganlah takun aunan syaitani ala akhika. Jangan kamu jadi pembantu syaitan untuk saudara-saudara, walaupun dia bersalah tapi dia bertaubat kepada Allah. Itu sebab yang menariknya Imam Ghazali bila menceritakan tentang perkara-perkara bersifat lisan ni dalam bab kita melakukan lawak. Lawak tu cuba kita letak diri kita pada situasi tersebut. Kita pakai kasut dia. Kalau lawak tu kena pada kita agak-agak okey tak? Sensitif ke tak? Sensitif ke tidak? Ya, kalau lawak itu akan menyebabkan hati terluka, aku kalau kena tempat ni parah, aku melanting aku. Maka jangan buat benda itu kepada orang, tuan-tuan ni boleh kawan sekalian. Ya, jadi inilah yang dapat kita lihat bila dikemukakan oleh Imam Ghazali tentang bahayanya lisan ni. Saya kaitkan sikit dengan apa yang berlaku. Siapakah yang bunuh Sayyidina Umar, tuan-tuan? Namanya Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Beliau ni adalah seorang yang berpura-pura masuk Islam. Dan kemudian ada pertikaian dia dengan tuannya yang bernama Mughirah bin Syu'bah. Dia rujuk pada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar telah buat gusan menyembelih Mughirah. Kerana Mughirah merupakan sahabat Nabi, takkanlah dia zalim pada orang. Sayyidina Umar buat keputusan begitu. Maka Abu Lu'lu'ah tak puas hati. Ditikamnya Sayyidina Umar di dua tempat ketika baginda mengimamkan salat subuh. Walaupun demikian, tuan-tuan, hebatnya Islam. Kita tahu bahawa orang ini adalah seorang yang munafik. Orang ini, tapi kita pun tak tahu adakah dia bertaubat pada Allah ataupun tidak. Apakah hukum Yazid bin Muawiyah yang terlibat dikatakan membunuh keturunan Sayyidina Ali di Karbala? Apa pendapat ulama Islam tentang isu ini? Memang mereka melakukan dosa besar membunuh orang. Kalau ada terlibat di situ, sama ada sejarawan yang menolak, ada sejarawan menerima. Tapi kalau kita lihat, rahmat Allah itu luas. Mungkin ketika dia nak mati, dia bertaubat dan taubatnya lebih baik daripada apa yang kita sangkakan, yang kita pun tidak tahu. Maka kita tidak boleh melaknat orang melakukan dosa-dosa besar, tuan-tuan. Tahu kecuali yang Allah sebut dalam Quran, yang Nabi nyatakan dalam hadis. Selain daripada itu, hendaklah kita kawal diri kita. Ni saya kaitkan juga sebelum terlupa. Kerana itu bila kita nak melakukan satu lawak jenaka dengan orang, cuba letak diri kita pada situasi itu. Kalau aku okey, okeylah tu. Kadang-kadang uruf ni pun penting juga, Yanas. Kami kat Melaka ni kalau sebut perkataan-perkataan kasau betul. Ya, kata-kata macam-macam yang keluar. Hang ni, bukan hang lah. Engkau ni lama kita ingat mampu. Tapi lawak itu kadang-kadang kita dapat terima kerana ia satu kebiasaan, dipanggil adat. Tapi kalau kita merasakan apa yang dia cakap itu membahayakan orang, maka janganlah kita katakan perkara tersebut. Baik, insya-Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita bertanya dan banyak lagi Datuk akan kita kongsikan. Kita nak berjeda seketika, kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, terima kasih. Kurang lebih sejam kita bersiaran. Semestinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, tidak kira walau di mana jua kita semua berada, terus kita mematuhi SOP yang telah pun digariskan. Mudah-mudahan kita terus berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masih lagi berjuang menghadapi pandemik COVID-19. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan jalan keluar kepada kita daripada belenggu pandemik COVID-19 ini. Kita menang bersama dan insya-Allah kita masih lagi berbicara pada pagi ini pengajian hadis berfikir sebelum berkata-kata, masih lagi bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Datuk Dr. Zahazal Muhammad, dan kita nak teruskan lagi Datuk perkongsian kita pada pagi ini. Tadi telah pun dijawab persoalan oleh Datuk tentang masalah mereka yang kata apa menegur secara kata apa satira, kiasan, sindiran dan sebagainya. Ada yang bertanya tentang gurauan kasar, dan kali ini kita nak raikan pula soalan menerusi Nazni Bakar di Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimanakah dengan lafaz sumpah? Adakah itu juga salah satu daripada kata-kata yang tidak difikirkan dahulu sebelum melafazkannya?
Macam kata orang tua-tua dahulu, dek dalamkan sumpah nanti engkau asyik bersumpah. Benarkah begitu? Mohon penjelasan daripada Ustaz agar dapat pencerahan buat kami semua sebagai insan yang serba kekurangan di dunia ini. Jazakallah khair. Satu soalan cukup menarik itu. Tentang sumpah. Dalam Quran Allah menyatakan wala taj'alullaha urdatan li aymanikum an tabaruhum wa tuqsitu ilaihim. Jangan jadikan Allah SWT ni sebagai bahan mainan untuk kau bersumpah dengannya. Allahu akbar. Ya, jadi inilah yang kita lihat dalam kehidupan kena dielakkan. Bahkan ada kalangan para salafus salih macam Imam Ali karramallahu wajhah sendiri pun bila perlu kepada al-bayyinatu ala man idda'a wal yaminu ala man ankar, Senali tidak pernah bersumpah walaupun dalam situasi yang memerlukan dia untuk bersumpah dalam mahkamah sebagai contohnya. Beliau mengatakan aku tidak akan bersumpah. Jadi inilah martabat yang paling aula, yang paling warak, kita elakkan bersumpah. Andai kala seorang itu bersumpah kemudian dia melihat dia jadi macam apa yang dipanggil sebagai dalam hidup ni kadang-kadang kita bernazar, bersumpah bernazar kafarahnya sama. Ya, fa kafaratu it'amu asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabatin faman lam yajid fasiyamu salasati ayyam dzalika kafaratu aymanikum idza halaftum. Allah Taala jelaskan bahawa kalau seorang ini melakukan sumpah ataupun melakukan nazar kemudian dia tak dapat tunaikan, maka yang pertama sekali kena bagi makan kat 10 orang. Ataupun memberi pakaian yang boleh membolehkan mereka untuk pakai. Ataupun dalam konteks ini iaitu membebaskan hamba. Dah tak ada dah hamba sama sekarang. Yang keempat iaitu puasa 3 hari, tak semestinya berturutan. Jadi dalam hidup ini memang kita kena elakkan bersumpah kerana dia sifat yang kita bimbang jadi sifat orang fasik. Ya, sifat orang yang berdosa. Jadi kita main-mainkan Allah SWT sedangkan nama itu terlalu unggul, terlalu mulia, terlalu agung untuk kita bawakan dalam muamalah harian kita. Jadi elakkan perkara semikian, takwalah kita kepada Allah seperti yang disebut dalam hadis yang awal tadi, istaqamta istaqamna wa in wajajta wajajna. Jaga lidah kita daripada mengatakan perkara-perkara yang semikian. Allahu akbar, masya-Allah. Saya teringat ada satu babak di dalam satu filem yang mana Allahyarham Tan Sri Pramli sebut akan mengenai realiti gambaran benar-benar berlaku pada hari ini bila mana dia nak berpoligami sikit-sikit wallah. Mana kata dalam menipu tu dia menggunakan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi satu perkara yang adab yang tidak baik, yang tidak bagus sebagaimana Datuk jelaskan tadi demi meloloskan diri daripada kesalahan yang dilakukan. Inilah antara perkara yang perlu kita elakkan. Dan berikutnya Datuk, kita kongsikan lagi soalan untuk tatapan kita bersama. Berikutnya daripada Rosma Hizan Abdullah di Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Situasi yang biasa berlaku apabila seseorang ibu memarahi anaknya tanpa berfikir apa yang diucapkan atau dilafazkan. Adakah apa yang diucapkan oleh seseorang ibu ketika marah dianggap doa walhal seorang ibu tidak berniat pun untuk berkata sedemikian? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Biar tahu, jangan keliru. Ini soalan cukup menarik tu tentang masalah ibu ni, doa dan sebagainya. Ya, dalam bahasa Arab dipanggil doaun ala. Ya. Doaun ala lain daripada doaun li. Doaun li ni makna doa huruf lam, doa lahu, doa laha, makna doa kebaikan. Tapi doaun alaihi ataupun doaun alaiha, doa kecelakaan. Allah. Dan itu dalam hadis mengatakan bahawa salah satu da'watin la turad, 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Taala. Yang pertama da'watul musafir, doa orang musafir sehingga dia pulang ke rumahnya. Yang kedua, doa seorang yang dizalimi, Allah pasti akan tunaikan walaupun dia orang kafir. Dan yang ketiga, doa seorang ayah atau ibu terhadap anak-anaknya baik ataupun buruk. Itu sebab dalam satu hadis yang lain Nabi SAW telah pun bersabda, la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala ahlikum abnaikum wa la tad'u ala amwalikum. Jangan kamu doakan kecelakaan atas diri kamu sendiri. Jangan kamu doakan kecelakaan atas harta benda kamu. Jangan kamu doakan kecelakaan atas anak-anak kamu. Kerana mungkin waktu kamu berdoa itu sedang dibuka pintu kemustajaban di sisi Allah. Lalu kenalah kepada anak itu apa yang kau doakan. Sebab itu ya pada zaman Nabi SAW ketika Nabi melihat seorang sahabat menyumpah, apa Islam menyumpah, mana mengatakan keburukan, mencela pada untanya, maka Nabi telah bersabda kepadanya, "Triqha, lepaskan dia. Fa inna la khaira fiha." Mana tak ada kebaikan daripada unta tersebut, lepaskan dia. Kerana kalau kau menyumpah dia, maknanya kau akan menaiki satu benda sumpahan, dia akan mudaratkan kau nanti. Lepaskan dia. Tak ada kebaikan dah untuknya. Bayangkan kalau yang disumpah itu merupakan anak sendiri. Allah. Sebab itu seorang ulama bercerita di Yaman ya. Ni kalau kita lihat berlaku di Yaman satu kisah benar. Seorang ayah punya anak yang nakal.
Anak ini budak muda ikut perasaan, buat benda-benda yang tak disenangi oleh ayah ibu. Benda yang bukan-bukan, perkara-perkara yang tak disenangi. Akhirnya bapa ini kerana terlalu marah pada satu hari berkata kepada anaknya, "Nauzubillah, dai, jangan kata begini pada anak-anak. Kau ni tak ada benda lain kau buat ke?" Ayah itu kata, "Aku doakan kau." Nauzubillah, tuan ni. Yang kita kata pada anak kita, "Aku doa mati kau dalam lori nanti." Astagfirullah. Maka zaman berlalu, tuan-tuan, dia terlupa. Lalu satu ketika anak itu berubah jadi baik. Dan dia mula ikut para ulama untuk rapat dengannya, belajar dengannya, ikut pergi kuliah dan sebagainya. Mungkin ada ketika dia bawa kereta untuk alim ulama di Yaman itu. Begitulah lebih kurang kisahnya. Satu hari kereta gurunya ini rosak tengah jalan. Maka dia pun menamakan dia untuk betul kereta gurunya. Dia pun keluar, gurunya duduk mungkin di tempat yang jauh sikit, dia pun betulkan kereta. Dia mampu betulkan kereta. Tiba-tiba waktu dia sedang betul kereta tu, lori betul-betul terbabas dan langgar mati di tempat kejadian. Allah. Maka ayah ibu ni pun menangis melihat anak yang telah berubah jadi baik ni sekarang meninggal dunia dia. Allah. Semua mereka menangis, "Ya Allah, budak ni budak baik, mati syahid dia kena langgar begitu." Maka akhirnya si ayah berkata, sebenarnya sebelum ini baru ayah teringat. Satu masa lalu dia mendoakan keburukan untuk anak itu dan ia betul-betul berlaku. Jadi tuan-tuan, nasihat saya kepada tuan-tuan, orang-orang bijak berkata, ahli psikologi berkata, kalau kita marah macam mana pun pada anak-anak kita tak nak belajar lah contohnya. Susah nak lekat depan tablet ke device ke untuk belajar. Kata pada dia, Aman ni tak belajar. Abang tahulah Aman ni budak bijak. Abang tahu Aman besok akan jadi software engineer. Ya, asyik main game saja. Besok buat game yang baik, jihad dan sebagainya. Kita twistkan kata-kata jadi begitu. Ya. Kak Long ni asyik nak masak je. Abang tahu Kak Long besok jadi chef yang terkemuka belajar anak. Jadi marah kita tu kita jadikan doa kerana kebaikan. Selain itu datuk nenek moyang kita, tuan-tuan, jadi orang baik macam Da'i Anas ke depan. Kenapa? Kerana nenek dia datuk dulu berkata, "Anas, kan nenek dah cakap suruh tutup reban nak. Kau tak tutup reban, habis satu reban ayam nenek dimakan oleh musang malam tadi. Bertuah kau nak." Dia kata gitu, betul tak? Betul. Maka jadi manusia, bertuah. Kerana doa itu tanpa kita sedari berlaku dalam hidup kita kebaikan-kebaikan yang didoakan itu. Maka tuan-tuan, awasi diri kita daripada perkara-perkara yang menyebabkan kecelakaan kepada seseorang, terutamanya kepada anak-anak dan juga kepada harta kita dan kepada diri kita sendiri. Allahu Akbar. InsyaAllah, tabarakallah. Mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita yang bertanya dan kita dapat sama-sama menjaga lisan dan juga lidah kita sekalipun ketika mana sedang kita marah. Dan berikutnya, Datuk, kita ada pemanggil di talian pada ketika ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Da'i Anas dan Datuk Dr. Jahazan Muhammad. Saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3 Pekan Pahang. Assalamualaikum Datuk dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi soalan saya begini Datuk ya. Sebagai ada kita bertugas, saya bekerja ni Datuk ya, dalam satu jabatan ataupun syarikat ini, kita mesti ada bos Datuk. Saya juga dulu bekerja Datuk sebelum jadi peneroka ni. Jadi soalan saya, kadang-kadang golongan atasan ini, bos-bos besar-besar ni, kadang-kadang dia ni biayalah betul dia nak membentuk pekerja dia supaya berdisiplin, buat kerja dengan berhati-hati, bersungguh-sungguh Datuk. Tapi kadang-kadang kalau tersilap kita buat, dia akan marah Datuk. Marah ni kadang-kadang bos-bos ni dia marah. Bukan semua, tapi segelintir dia marah ni, dia akan mengeluarkan kata-kata yang cukup kesat Datuk. Depan-depan staf yang lain. Ya, memang dia bos, tapi bukannya boleh kata ikut suka hati je Datuk. Maki hamun semua depan-depan pekerja lain. Ini akan menjatuhkan air muka pekerja itu. Jadi soalan saya, adakah Islam memberi kelonggaran daripada bos-bos ini untuk kata ikut suka hati dia je, ikut sedap mulut dia saja dan boleh dan kemudian minta maaf, dan kemudian ini kadang-kadang memberi kesan kepada pekerja yang dimarah itu, staf-staf yang dimarah itu Datuk. Itu soalan saya Datuk dan Da'i. Terima kasih banyak Datuk dan Da'i. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah, tabarakallah. Soalan mewakili majikan dan juga bos. Dan kita simpan soalan ini Ustaz, kita akan jawab di TV9 lanjutan 30 minit selepas ini kerana kita nak tamat siaran kita di TV3. Jadi terus setia menonton Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru. Bertemu di TV9 selepas ini.
Alhamdulillah, masih lagi terus setia bersama dengan Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru, lanjutan 30 minit siaran tambahan di TV9. Terima kasih kepada para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala atas tontonan yang diberikan, dan Alhamdulillah terus kongsikan. Bagi yang menonton melalui FB Live, tekan butang kongsi, sebar, luaskan. Ajak ramai-ramai, mudah-mudahan kita sama-sama dapat mengambil manfaat dan juga barakah untuk majlis kita, perkongsian kita pada pagi ini. Masih lagi kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Dato' Dr. Zahazal Muhammad untuk kita berbicara tentang pengajian hadis, berfikir sebelum berkata-kata. Dan baik Datuk, tadi kita ada pemanggil sebelum kita tamat di TV3, Encik Omar Abdul Majid bertanya tentang hak seorang majikan ataupun bos dalam memberikan nasihat. Cuma terkadang mungkin ada sedikit terlebih bicara yang menyebabkan terguris hati bawahannya ataupun pekerjanya. Sedikit penjelasan, apakah ada hak untuk bos berkata sedemikian? Kita lihat kepada situasi. Seandainya perkara tersebut merupakan perkara yang baru berlaku, ada baiknya kita mengambil nasihat yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i, iaitu bab beri nasihat ni, kalau kita bercakap depan orang, kita bukannya memberi nasihat sebenarnya. Kita sedang mengaibkannya. Allah. Ya, melainkan kalau perkara itu berulang banyak kali dan patut jadi iktibar kepada orang ramai. Perkara ini pernah berlaku pada zaman, contohnya Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu, ketika beliau diutuskan menjadi gubernur di Madain, satu bandar besar dalam kota Parsi yang telah pun jatuh ke tangan umat Islam, tangan Sayyidina Umar Khattab. Lalu beliau menghantar Huzaifah bin Al-Yaman menjadi ketua di sana. Hadirnya Huzaifah bin Al-Yaman ni dalam keadaan cukup sederhana. Dan tiba-tiba dalam satu majlis, beliau telah mencampakkan gelas daripada perak yang dihidangkan kepadanya kepada orang yang menghantar, yang dipanggil sebagai yang serve itu, yang berkhidmat untuknya. Lalu perkara itu menimbulkan kehairanan, mana akhlak seorang sahabat Nabi. Tapi sebenarnya beliau berkata, aku telah bagi nasihat dia banyak kali dah. Ini dah kali keberapa dia masih lagi buat benda sama, bahawa haram atas kita untuk menggunakan emas perak sebagai bejana, sebagai tempat untuk minuman. Dan aku nak dia menjadi iktibar kepada semua orang pada kali ini. Jadi tuan-tuan, bergantung kepada situasi. Walau bagaimanapun perkara ini seperti yang kita lihat dalam hadis, ini masuk dalam satu bab dipanggil al-fuhsyu, ya, wasabu wa bazaatul lisan. Ini benda-benda yang bersifat celaan, perkataan-perkataan yang buruk kepada orang lain. Kerana itu Nabi kita SAW adalah contoh yang terbaik, bahawa baginda bersabda, laisal mu'minu ta'an wala la'an wala fahishan wala bazi. Orang beriman adalah orang yang jauh daripada sifat keji, sifat-sifat buruk, bercakap perkara-perkara yang menghina orang, mengaibkan orang, jauh sekali. Kerana ini sifat-sifat yang sepatutnya dapat dielakkan, terutamanya kalau kita duduk pada tempat yang tinggi. Saya nak buat satu kaitan, ya Anas, bahawa dalam sejarah ulama Islam pun ada beberapa orang ulama yang diuji dalam keadaan seperti itu. Ada seperti contohnya disebut oleh para sejarawan tentang seorang faqih dari Spain, Andalus, namanya Ibnu Hazm Al-Andalusi. Beliau ni dipanggil dalam mazhab Az-Zahiri. Asalnya mazhab Maliki, tapi beliau tukar jadi mazhab Zahiri. Kalau kita baca kitab Muhalla ni, kita dapati ya Allah, hebatnya cara berfikir dia, menjadi satu rujukan dalam kitab usul sebagai contohnya. Tapi Imam Ibn Hazm ni, satu ujian Allah kepadanya, beliau ni suka berkata perkara-perkara yang kadang-kadang melukakan perasaan orang. Perkara-perkara yang kadang-kadang memang tak boleh diterima orang. Kata-katanya cukup pedih pada orang. Sehingga menyebabkan seluruh ramai ulama di Andalus itu telah bergabung untuk mengenakan kepadanya satu perkara, dan akhirnya beliau telah diambil keputusan untuk dipenjarakan, dihukum, dan bahan-bahannya habis dibakar semua sekali. Allah. Jadi tuan-tuan, ini satu pengajaran lah untuk kita ambil, bahawa dalam hidup ni jangan cari musuh kepada orang. Kan itu Imam Syafi'i berkata, idza rumta an tahya saliman minal aza wa hazuka wafirun wa dinuka sayyinu la yantiqan bika sawatan fakuluka auratun minasi alsinu wa ashir bima'rufin wa sami man itada wa fariq walakin billati hiya ahsanu. Kata Imam Syafi'i dalam dewannya, kita ni ibarat kalau kita bercakap orang terpaksa bergaul dengan orang, kita tunjuk orang punya aib macam ni jari nampak. Allah. 3 ni balik kat kita ni. Sebaik 4 tak balik kita, 3 balik pada kita. Jadi dalam konteks ini diajar bahawa kalau kita terpaksa cakap orang pun, cakaplah sekadar orang faham. Imam Syafi'i menegur anak muridnya, Imam Al-Muzani, ulama besar dalam mazhab Syafi'i.
Satu hari Imam Ghazali menceritakan tentang aib seseorang dan berkaitan dengan jarah wa ta'dil. Ini satu bab yang dibenarkan untuk kita ceritakan tentang orang. Kita ada hal, ada perkara-perkara yang dibenarkan kita untuk mengumpat yang dipanggil dalam 6 perkara. Jadi Imam Ghazali menceritakan orang itu agak panjang. Lalu Imam Syafi'i berkata, orang semua tahu dah fulan ni, tak payah sebut panjang wahai Ghazali. Kalau kau paksa sebut pun kau sebut sajalah. Bahawa orang ini ucapannya tidak berharga. La qimata lahu. Fihi nazar. Cukuplah orang faham bahawa ucapannya tidak bernilai. Bahawa orang tahu mana dia ada isu-isu tertentu seperti mungkin berdusta, mungkin bohong, pelupa dan sebagainya, cukup. Maka tuan-tuan yang berkasihan tengok tertib adat yang ada pada para ulama tentang bahayanya kita melontarkan, seperti kata yang dikemukakan oleh Imam Al-Auza'i tadi, bahawa bila kita lepaskan dia tak akan kembali pada kita balik semula. Ini satu perkara yang sangat penting untuk kita jaga. Tuan-tuan, saya teringat satu peristiwa, mungkin ada kaitan juga kita sebut ya. Sebenarnya berkata tentang orang ni berlebihan buruk pada kita. Bercakap berlebihan kebaikan orang pun tak baik untuk kita. Itu sebab dalam Islam dia ajar kita, kalau kita terpaksa memuji seseorang, katakanlah hakaza ahsibuhu wala uzaki 'alallahi ahada. Allahu akbar. Inilah yang terbaik aku tahu tentangnya, tapi aku tak boleh lebih-lebih lah. Fulan ni orang baik setakat tu. Orang baik, orang saleh, dia hafal Quran. Aku tahu setakat tu. Tak boleh over sangat tuan-tuan. Kerana apa yang kita cakap ni semua akan jadi penilaian di sisi Allah. Seperti kisah Nabi menegur ibu yang kematian anak, bawa anaknya masuk syurga. Mati syahid dah. Di perutnya bertambak dengan batu bagi menunjukkan kelaparan yang dialami. Pun Nabi kata tak boleh nak sahkan dia masuk syurga. Apatah lagi orang di kalangan kita yang pada hari ini yang banyak kekurangan. Kita tak boleh jamin siapa pun. Betul. Satu hari ada seorang khalifah Islam yang terkemuka namanya Sulaiman bin Abdul Malik. Beliau ni adalah abang ipar kepada Umar bin Abdul Aziz. Beliau inilah yang telah membuat satu ketetapan yang baik, firasatnya baik. Dia mengubah satu sistem yang berlaku dalam pemerintahan Bani Umayyah, iaitu dia mengubah keadaan kanun yang ada. Dia mengambil adik iparnya dalam keluarga juga menjadi khalifah, sedangkan sepatutnya dibagi pada adik ataupun anak. Tak, dibagi pada adik iparnya. Adik iparnya sepupunya sebenarnya. Dia terkeluar daripada line tu kan. Maka tuan-tuan, Sulaiman Malik ni orang kaji, seperti contohnya Masyuti sebut dalam Tarikh Khulafa. Kenapa dia meninggal dunia? Dia seorang yang segak, kuat, ketikanya berlaku pembukaan banyak negara. Satu hari, rupa-rupanya Sulaiman Malik ni seorang yang handsome. Dia berdiri kat cermin, dia pun tengok, akulah hakim timur dan barat, akulah pemimpin timur barat, aku segak, akulah yang hebat, aku yang menjadi bukan. Dia dalam dirinya merasa kagum pada dirinya sendiri dan disebut perkataan tersebut pada cermin, dan dia menimpa dirinya balik semula. Ini dipanggil satu bab namanya Ain. Al-Ainu Haqq. Bahawa Ain ini merupakan satu apa dipanggil mata yang membawa bahaya kepada seorang. Bila kita melihat dan kita muji melampau-lampau, katakan kepada diri kita sendiri pun boleh bagi mudarat. Selepas dia berkata demikian, dia terus sakit dan tak boleh bangun. Dan mungkin kena stroke dan sebagainya. Dalam kata-kata Imam Suyuti menjelaskan bahawa selepas dia berkata demikian pada dirinya, dalam keadaan dia segak, negaranya kuat, dia puji dirinya sendiri melampau-lampau, maka perkara itu menjadi keterbalikan pada dirinya balik semula. Ini cukup bahaya tuan-tuan. Itu sebab dalam Quran mengajar kita, kalau kita melihat benda-benda mengagumkan, walaula idh dakhalta jannataka qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah. Ya, kita lihat rumah, kita lihat anak kita yang pandai bercakap contohnya, masya-Allah la quwwata illa billah. Ini semua anugerah daripada Allah Taala. Semuanya kita kembalikan kepada Allah, jangan over. Berkata yang buruk, berkata yang baik, semuanya tak dibenarkan. Allahu Akbar, insya-Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan kita dapat sama-sama ambil iktibar akan apa yang dikongsikan dan mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita yang bertanya. Dan masya-Allah, tabarakallah, berikutnya Datuk, kita banyak lagi akan kita kongsikan kepada para penonton, tapi kita nak berjeda seketika sekali lagi. Terus setia menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru, kembali bergabung selepas ini.
Alhamdulillah sehingga ke hujung rancangan masih lagi terus setia bersama dengan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan terima kasih sekali lagi kepada para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala, terus menjadikan Tanyalah Ustaz sebagai rancangan kegemaran dan terus hantarkan soalan ataupun kemusykilan. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya, jangan malu, jangan segan, hantarkan ataupun hubungi 1-800-881677 atau terus saja ke Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Jangan lupa untuk tekan butang kongsi, sebar luaskan, mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Dan kita masih lagi berbicara pengajian hadis, berfikir sebelum berkata-kata, bersama dengan tetamu undangan kita Ustaz Datuk Dr. Zahazan Muhammad. Dan Datuk, kita nak raikan lagi soalan menerusi sahabat Facebook kita Ruby Abu Bakar Ruby yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimanakah untuk menjaga lisan kita? Lebih-lebih lagi sekarang semuanya kata-kata yang kita zahirkan maupun tulis akan dizahirkan di media sosial tanpa kita tahu, mungkin menyakiti hati orang lain serta yang membacanya. Contoh kes yang sedang tular ataupun viral yang terjadi baru-baru ini dan juga melibatkan isu vaksin juga. Mohon perkongsian ilmu. Terima kasih Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih atas soalan yang cukup menarik. Dan Datuk, sekarang ni mungkin zaman viral ataupun tular, soalan cukup menarik. Dan ada juga pihak-pihak yang mungkin mengambil kesempatan atas tularnya sesuatu berita itu untuk mungkin menaikkan rating, page dan sebagainya, mengambil kesempatan atas perkara yang tular. Ini mungkin pandangan daripada Datuk sendiri. Dayana, tadi pun kita ada bersembang tentang benda-benda yang dibenarkan untuk kita bercakap dan nampak macam ia merupakan satu dosa. Tapi sebenarnya ia dibenarkan dalam Islam. Dan mungkin juga ada kaitan dengan apa yang kita bincangkan, iaitu sejauh mana batasan dawabit, iaitu guidelines dia, bagaimana perkara yang kita buat itu dibenarkan oleh syarak. Walaupun orang tak bersetuju dengannya. Orang tak bersetuju itu perkara lain, ya. Kita pegang pada asas hukum. Jadi dalam Islam diajar bahawa yang dibenarkan untuk kita berkata satu perkara yang zahirnya macam dosa, tapi sebenarnya bukan dosa. Apakah perkara tersebut? Ya? Nombor satu sekali katakan ada 6 perkara at-tazallum. Tazallum ni maknanya fa inna man dzakara qadiyan bizulmi wal khiyanati wa akhdhi rishwati kana mutaban 'asiyan illam yakun mazluman. Amal mazlum min jihatil qadi falahu an yatazallam ila sultan wa yansibahu ila zulmi idh la yumkinuhu istifa' haqqihi illa bihi. Waqad qala sallallahu inna li sahibil haqqi maqalan. Dalam konteks sebagai contohnya seseorang yang mengalami kezaliman daripada orang lain. Ya, contohnya dalam kes melibatkan hukum, dalam kes melibatkan harta sebagai contoh, maka orang yang dizalimi itu kena bawa perkara tersebut kepada pihak atasan. Mungkin yang menzaliminya itu merupakan pihak berkuasa. Mungkin terambil harta dia, hak dia dan sebagainya, meminta dia untuk bayar rasuah dan sebagainya, maka dia kena bawa perkara itu ke tengah, kena sebarkan. Yang kedua, al-isti'anah ala taghyir munkar wa raddil 'asi ila manhajis salah. Yang kedua, dibenarkan untuk kita buat satu perkara yang zahirnya nampak macam dosa tapi bukan dosa sebenarnya, iaitu bila kita memberikan bantuan ataupun minta bantuan untuk menghapuskan satu kemungkaran. Contoh, pada zaman Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu berlaku seorang sahabat namanya Abu Jandal. Abu Jandal ni seorang yang minum arak. Maka dibawa kepada Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu. Lepas tu Sayyidina Umar pun menghantar ayat daripada daripada surah Ghafir yang mengajak beliau kepada berubah, kepada menjadi baik, kepada kembali kepada Islam. Maka surat ni pun sampai kepada Abu Jandal dan dia pun menangis. Dan kemudian sahabat-sahabat bercerita tentangnya. Sayyidina Umar berkata, la takun amalan li syaitani ala akhika. Jangan kamu cerita perkara-perkara lepas yang dia telah lakukan. Memadailah aku tahu, aku dah cuba ubah dan dia dah berubah. Ya, jadi perkara kedua ni maknanya minta nasihat daripada orang-orang alim untuk selesaikan perkara-perkara yang berlaku. Ya, contohnya dalam suasana sekarang bila vaksin contohnya, ada pihak yang bertanya kepada pihak berkuasa, vaksin ni macam mana, kebenarannya, mufti, mereka kena jawab. Bila jawab ni ada mengecilkan perasaan golongan yang tertentu yang anti vaksin, itu memang perkara tak dapat dielakkan. Kita bukan mengecilkan hati mereka, sebenarnya kita bercakap perkara yang hak yang telah pun dirujuk dalam berbagai keputusan oleh pihak berkuasa satu dunia. Yang ketiga, dibenarkan untuk kita bertanya dan juga menyebut keaiban seseorang dalam bab fatwa. Maka seorang perempuan mungkin bertanya kepada mufti tentang kelakuan suaminya. Maka perkara itu bukan mengungkit, bukan menceritakan aib. Itu satu kewajipan untuk selesaikan masalah.
Kemudian yang keempat, tahzirul muslimin minasyarri. Kita kena beritahu orang Islam tentang penipuan-penipuan dan penganiayaan-penganiayaan berlaku. Mungkin melibatkan orang tertentu yang punya kedudukan, yang menampakkan satu perkara yang baik, tapi di sebaliknya dia mengambil kesempatan pada orang, maka ini wajib untuk disampaikan. Jika tidak, nanti ramailah yang akan menjadi mangsa. Yang kelima, an yakuna al-insanu ma'rufan bilaqabin yu'rab an aibihi. Bahawa dibenarkan kita untuk memanggil seseorang dengan nama yang zahirnya macam keji, macam buruk padanya, tetapi itulah gelaran yang telah pun diterima orang sepanjang waktu. Ya, contoh ada seorang nama, katalah orang itu dipanggil sebagai botak. Memang nama itu sudah kekal untuk dirinya, bukan dari penghinaan. Mungkin dia pun berbangga dengan gelaran tersebut. Ahmad ni Pak Hitam sebagai contohnya. Bukan kita menggelar dia, menghina dia, bukan. Tapi gelaran itu memang sudah kekal pada dirinya dan terbiasa, maka tidak ada lagi bentuk penghinaan kat situ. Kemudian yang keenam, an yakuna mujahiran bil fisqi. Maka kita kena terangkan kepada awam apabila seseorang menzahirkan, menampakkan, menunjukkan tanpa perasaan malu perbuatan-perbuatan maksiat yang dilakukan olehnya, perbuatan-perbuatan fasik, maka menjadi tanggungjawab kita umat Islam untuk membetulkan kesilapan itu berlaku, termasuklah menggunakan media sosial yang ada pada hari ini. Kalau itulah yang paling tepat untuk memperbetulkan kesilapan-kesilapan mereka. Allahu Akbar. Seingat saya, Datuk, ada akta sekarang ni, terutamanya dalam bab body shaming ataupun merendahkan bentuk tubuh dan sebagainya. Contoh kita mengatakan seseorang kekurangan seseorang bentuk tubuh gemuk dan misalnya, ataupun kurus dan sebagainya, ada akta yang telah pun diluluskan berkenaan dengan body shaming dan boleh disaman di mahkamah ataupun dipenjarakan. Jadi perlu kita berhati-hati dalam setiap tindakan dan kerja buat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menuntuni langkah kita, insya-Allah. Dan berikutnya, Datuk, juga ada beberapa persoalan yang perlu dihuraikan sebelum kita raikan soalan di Facebook. Ada juga yang bertanya tentang bohong sunat ni ataupun berbohong untuk mendamaikan orang yang bergaduh, Datuk, dan juga tentang janji orang-orang yang tidak menunaikan janjinya. Jadi silakan, Datuk, mungkin dengan penjelasan. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, bukanlah seorang itu dianggap pendusta apabila dia bertindak untuk memperbaiki islah bainan nas. Apabila berlaku satu keretakan dalam perhubungan sama manusia. Kerana ukhuwah itu ataupun persaudaraan Islam itu, silaturahim itu sangat utama untuk diambil kira. Maka dalam perkara sedemikian dibenarkan kita untuk berbohong dengan tujuan untuk merapatkan hubungan yang retak ataupun kesilapan faham yang berlaku, ataupun mengakhirkan satu sifat dendam, permusuhan yang berlaku dalam masyarakat, maka itu adalah dibenarkan. Namun demikian, tuan-tuan perempuan yang mulia sekalian, dalam apa sekalipun perkara yang kita buat, orang Melayu cakap ni memang betul lah, ya. Ada pepatah Melayu yang betul. Apa mereka kata? Buat baik Buat baik berpada-pada. Buat jahat jangan sekali. Maka berpada-padalah kita dalam satu perkara, jangan over sangat sehingga nanti akan mengakibatkan keburukan yang tidak disangka-sangka. Maka dalam kehidupan begitulah, kita kena bermesyuarat dengan orang. Itu Imam Ghazali berkata, ya, dalam hidup ni ambillah kira beberapa situasi. Nombor satu, dampinglah dengan guru yang mursyid, yang boleh menunjukkan kepada kita, memahamkan kita, mengajar kita tentang Islam. Yang kedua, bersahabatlah dengan orang saleh yang boleh menegur kita, membetulkan kita dan juga menunjukkan kepada kita cara yang bertindak yang tepat. Yang ketiga, bergaullah dengan orang awam. Ambil tahu juga daripada orang awam, penting. Kerana orang awam ni bila dia berkata satu perkara, bila banyak rujukan yang telah pun pengalaman yang dilalui, akan menyebabkan kita dapat satu keputusan yang solid dalam kehidupan. Ya, orang kata, nak buat rumah, engkau pergi pada fulan. Betul, pergi pada fulan. Ramai orang bercakap, fulan itu boleh buat rumah. Maka biasanya betul kata-kata itu. Dia jadi mutawatir. Yang terakhir sekali, kita juga dalam hidup ni kena dengar daripada musuh kita juga. Kerana musuh ini dia biasanya akan bercakap benda yang betul tentang diri kita. Jujurnya dia bercakap kelemahan, keaiban yang pada kita yang kita kena baiki. Jadi tuan-tuan, begitulah dalam hidup ni, bila kita mengalami situasi nak membaiki hubungan, kita mesyuarat, carilah pedoman, bimbingan daripada orang keliling kita supaya keadaan itu dapat dibaiki. Allahu Akbar. Dan berikutnya, Datuk, mungkin soalan terakhir kita boleh raikan di Facebook. Sahabat kita bertanya, Intan Zurina Abdul Razak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berfikir sebelum berkata-kata. Soalannya, andainya kita sudah terlanjur berkata-kata tanpa berfikir, bagaimanakah Islam mengajar cara untuk kita memulihkan keadaan tersebut? Terima kasih atas pencerahan. Dipersilakan, Datuk. Merujuk kepada satu peristiwa yang berlaku pada zaman Nabi SAW. Iaitulah satu keadaan Sayyidina Abu Bakar ada perselisihan dengan Umar radhiyallahu anhu. Kedua-duanya merupakan orang yang hebat
Ya, sampai disebut oleh Syekh Abdul Hayy Al-Qahtani, kedua-dua ini dipanggil sebagai Syekhul Islam. Ya, Syekhul Islam yang sebenarnya adalah Abu Bakar dengan Umar. Dua orang ini merupakan syekh. Orang paling tinggi makamnya selepas Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar. Berlaku persisian antara mereka. Ya, malangkan lidah sendiri pun tergigit, bukan orang kata. Maka berlaku persisian. Dua sahabat Nabi yang paling awal masuk syurga ni, mereka boleh bersisih. Ya, betul. Lalu Abu Bakar pun merasa terkecil hati. Lalu beliau pun berjumpa dengan Rasulullah SAW dan berkata, wahai Rasulullah, saya buat satu kesiapan pada Umar, saya minta maaf pada dia, tak nak maafkan Rasulullah. Allahu Akbar. Dan kita baca macam kita tengok, Masya Allah, sahabat Nabi pun bersisih. Ya? Maka Sayyidina Umar pun jadi malu, takut. Dia mestilah Abu Bakar berjumpa Rasulullah. Berlari dia pergi, macam ribut dia pergi cari Rasulullah. Dan memang betul niat Abu Bakar ada di sisi Rasulullah. Maka Rasulullah pun menggunakan satu ayat yang tegas kepada Umar. Kamu tahu tak, wahai Umar, ketika semua orang menafikan aku, inilah orang benar aku. Allah. Kau tahu tak, wahai Umar, ketika semua manusia memulaukan aku, inilah orang yang telah melindungi aku. Maka Rasulullah puji Abu Bakar ni sehabis-habisnya, tuan-tuan. Sampai Sayyidina Umar berkata, ya Allah, malunya aku, rasa sedihnya aku atas sikap aku, keburukan dia aku tak maafkan dia. Memang dia bersalah tapi dia minta maaf pada aku, tuan-tuan. Jadi dalam hidup ni kalau kita tersalah cakap pada siapa sekalipun, jumpa dan minta maaf. Terus terang cakap. Saya cakap tegah pada Rasulullah SAW. Memanglah perkataan orang ketika marah ni untuk dipakai sebenarnya. Bagilah hadiah ke, marah kat Anas bagi RM500 ke, contohnya, tuan-tuan. Ya, supaya kita dapat rawat balik semula perkara yang berlaku, termasuk tak terkecuali anak kita sendiri, tuan-tuan. Dulu abang cakap apa pada kau nak? Sebenarnya waktu tuan-tuan abang marah tahu. Ya, sebenarnya kau lah anak yang paling baik. Saya doakan untuk engkau supaya berjaya engkau dunia akhirat dan minta maaf lain. Tuan-tuan kena bersikap seperti itu, tuan-tuan, kerana Abu Bakar yang paling hebat, Sayyidina Umar yang paling hebat, manusia ini pun boleh melakukan kesilapan dan mereka minta maaf dan Rasulullah SAW menjadi pengadilnya. Satu lagi perkara kalau berlaku persisihan ni, cari orang yang dihormati oleh kedua-dua pihak untuk menyelesaikan masalah berlaku itu. InsyaAllah mudah-mudahan semuanya dapat diselesaikan dengan baik. Allahu Akbar, masya-Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita yang bertanya dan masya-Allah, tabarakallah, sedar tak sedar kita telah pun berada di penghujung rancangan Datuk. Panjang lebar telah pun kita kongsikan tajuk yang cukup menarik pada pagi ini, berfikir sebelum berkata-kata, dan sedikit sebagai kesimpulan ringkas yang mungkin Datuk boleh kongsikan untuk tajuk kita pada pagi ini. Tafadhal. Dalam sebuah hadis sahih Nabi SAW sabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut, ataupun liyaskut. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat, nak dia cakap yang baik-baik ataupun diam saja. Jadi dalam kehidupan kita pada ini, Allah berikan kepada kita akal, ya, Allah berikan kepada kita hati. Kalau kita nak merasai satu perasaan orang, sebagai contohnya apa yang kita katakan baik atau buruk, maka ahbib li nafsika ma tuhib li ghairik, takun muslimah. Pesan Nabi SAW, satu hadis riwayat Tirmizi daripada Imam Ali karamallahu wajhah, buatlah kepada manusia sebagaimana engkau suka mereka melakukan perkara itu pada diri kamu. Kamu suka dilakukan perbuatan itu pada diri kamu, kamu akan jadi orang Islam dengan sebenar-benarnya. Jadi tuan-tuan perempuan Malaysia, tak susah pun nak buat perkara ni. Ya, cuma kita kena berfikir, menggunakan akal dengan baik. Dan bila kita nak bercakap satu benda itu, kalau dalam keadaan marah, jangan bercakap. Pergi ambil sembahyang dulu. Kalau rasa-rasa ambil sembahyang pun tak okey juga, pergilah kita berdiri, dalam keadaan berdiri, duduk, pesan Nabi. Duduk, tak boleh juga baring. Kalau baring masih juga marah, memang ada something wrong, ada wire putus. Jadi tuan-tuan, usahalah diri kita bila kita jangan kita bercakap waktu marah, kerana nanti macam-macam perkara yang akan mengakibatkan kerugian, penyesalan yang tak berkesudahan, dan akhirnya seseorang itu mungkin akan mengalami kekecewaan dalam hidup. Maka hendaklah kita awasi diri kita dengan sebenar-benarnya. Mintalah tolong kepada Allah. Itu sebab doa yang kita pelajari tadi kita amalkan sama-sama, tuan-tuan. InsyaAllah, mudah-mudahan apa yang telah pun dikongsikan kita dapat sama-sama amalkan dan juga sampaikan. Dan terakhir kita minta Datuk tutup dengan sedikit doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita semua, insya-Allah. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'i masyayikhina wa li jami'i ashabil huquq alaina minal muslimina wal muslimat al-mu'minina wal mu'minat rahmatika ya arhamar rahimin. Wahai Tuhan kami yang pengguna ibu bapa kami, sama ada yang hidup ataupun yang telah meninggal dunia, yang banyak buat baik pada kami, yang tak mampu, kami balas jasa mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa guru-guru kami, adik-adik kami, keluarga kami, pasangan kami, anak-anak kami, sekalian umat Islam yang hidup atau telah meninggal dunia, wahai Tuhan. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, bantulah kami untuk sentiasa mengingati-Mu, bersyukur padamu, memperbaiki amal saleh kami tanpa henti-henti kepadamu.
Allahumma tahhir qulubana minan nifaq Amin ya Allah. wa a'malana minar riya wa alsinatana minal kazib wa a'yunana minal khiyanah fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Wahai Tuhan kami, bersihkanlah hati kami daripada nifak, selamatkan amalan kami daripada riya, peliharalah lisan kami daripada berkata perkara-perkara dusta, dan jagalah penglihatan kami dan melihat benda-benda yang haram. Amin Allah. Sungguhnya Engkau lah yang mengetahui apa yang disembunyikan di mata dan apa yang terdapat dalam hati. Amin Allah. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amma siwak. Ya Allah, cukupkan kami dengan mencari yang halal, jauhkan kami daripada perkara-perkara haram. Allah. Kayakan kami dengan minta kepadamu, bukannya kepada manusia, ya Allah. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, terimalah segala kebaikan yang kami lakukan walaupun banyak kekurangan padanya. Ya Allah, ya Tuhan kami, sungguhnya Engkau Maha mendengar, Maha mengetahui hati-hati kami, wahai Tuhan. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu hidayah, kami mohon kepadamu ketakwaan, kami mohon kepadamu kehormatan dan kesucian diri, dan kami mohon kepadamu kekayaan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal karim. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi pada Fadhil Datuk Dr. Zahzah Muhammad. Dan esok sebagaimana biasa para penonton, kita bersama dengan Dai Lokman selaku moderator dan juga Ustaz Mustafa Muhammad Suki untuk Fiqh Ustaz Zara'i. Dan tajuk yang cukup menarik esok sebagaimana biasa, jam dan juga waktu yang sama. Dan terima kasih atas tontonan anda semua. Jangan mencari yang sempurna, sempurnakanlah apa yang ada. Tidak ada yang sempurna melainkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.